Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bertemu lagi dalam Sukan Plus Close Up minggu ini. Baik, 22 hingga 28 Oktober lalu, kontingen negara telah pun mempamerkan aksi cemerlang dalam Sukan Para Asia 2022 yang berlangsung di Hangzhou, China. Pelbagai pengalaman suka duka dapat kita saksikan oleh atlet luar biasa kita di Hangzhou, China, dan tak lupa juga kepada pihak di belakang tabir yang sentiasa memberi sokongan kepada mereka sehinggalah hari terakhir penganjuran. Minggu ini kami bawakan istimewa kepada anda Datuk Seri Megadi Syahriman Zaharuddin, Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, yang merupakan individu tepat untuk membicarakan mengenai kisah kontingen Malaysia ketika mereka berada di China. Apa khabar, Datuk? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, Datuk, kerana sudi bersama dengan Sukan Plus Close Up untuk kali ketiga ni. Terima kasih banyak, Datuk. Okey, Datuk, first of all, tahniah dari Sukan Plus Close Up. 39 pingat secara keseluruhan diraih oleh kontingen luar biasa negara kita, melepasi 35 sasaran sebenarnya sebelum itu. Datuk masih gembira ke sehingga hari ini? Sebenarnya saya gembira dan juga tak gembira. Okay. Gembira sebab kita lepas 35, tak gembira sepatutnya kita dapat 42. Okay. Tapi cuma I think tak apalah, certain technical issues, dan saya rasa itu menjadi satu pengajaran, dan kita akan buat yang terbaik lepas ni, insyaAllah. Technical issue macam mana tu, Datuk? Ada atlet yang mungkin terpaksa dikombainkan acara mereka, ada yang kategorinya dikombainkan seperti swimming, atlet yang sepatutnya klasifikasi kaki yang tidak berguna terpaksa berenang dengan atlet yang boleh guna kaki. So these are the things. Okay. Itulah saya sedikit terkilat, tapi tak apa, kita akan buat benda ni. Kita cuba lagi. Cuba lagi, insyaAllah. Okey, Datuk, saya difahamkan 7 emas, 15 perak dan 17 gangsa. Datuk berpuas hati, masa pun tadi Datuk ada cakap mungkin akan boleh bertambah lagi, tapi untuk baru-baru ini memang Datuk akan rasa mereka sebenarnya boleh dapat banyak lagi. Okeylah, 7 emas tu sebenarnya tak cukup. Sepatutnya kami boleh capai 10 sebenarnya. Mungkin 3 atlet atau 2 atlet yang kita berharap dapat emas tapi tak tercapai. So it's alright. Tapi cuma untuk atlet-atlet yang baru, dan saya tengokkan di mana prestasi negara-negara lain semakin meningkat dan jadi kompetitif. Okay. Dan itu memberi saingan yang sengit kepada atlet kita. Okay. Dan saya rasa insyaAllah that will be the motivation. Dan everybody has to fight and win lah, itulah. Okey, Datuk, kalau kita tengok 35 sasaran pingat tu, dia secara keseluruhan tak berkhusus kepada emas sahaja. Mungkin Datuk boleh kongsikan sebenarnya apa orang kata strategi untuk Sukan Para Asia baru-baru ni? Strategi tu mungkin dasar, saya akan cakap dari segi dasar kerajaan dan dari segi peribadi lah. Dari segi dasar itu diputuskan oleh pihak Kementerian Belisukan untuk capaian atau sasaran emas tu tanpa warna. Itu mungkin ada strategi mereka. Tapi dari segi my personal point of view, peribadi saya adalah di mana negara-negara lain juga, negara-negara luar di sana, mereka tidak menengok keseluruhan atau tanpa warna, mereka masih lagi menengok warna. Okay. Kalau ikut ranking tanpa warna apa, tetap dia ikut emas. So I think for me that is the yardstick yang saya rasa, yang kayu mengukur yang sangat tepat, kerana kita kena tahu kelemahan kita. Paling penting nak tahu kelemahan kita dan apa perlu kita buat. Dan saya masih lagi beranggapan mengikut majoriti negara-negara di seluruh dunia yang menggunakan yardstick atau kayu pengukur yang emas tu penting. Saya bersama mereka. Tapi di dasar kerajaan, kita ikut dasar kerajaan. Okey, Datuk, kalau kita tengok 39 pingat tu, Malaysia menamatkan kedudukan di tangga yang ke-12 di bawah Indonesia, Thailand, Filipina bagi negara Asia Tenggara. Datuk melihat adakah mereka mampu mengatasi negara-negara yang saya sebutkan tadi untuk edisi yang akan datang? Untuk edisi akan datang, saya percaya untuk Thailand, Indonesia mungkin kita harus bekerja keras lagi. Mungkin ambil masa 5 tahun lagi. Tapi untuk Filipina sepatutnya kami berada di sehari yang ke second last day
tu kita berada di tangga ke-9. So lepas tu apa yang bypass kita Hong Kong, Filipina. So itu yang saya terasa agak terkilan sedikit dan juga sedih kerana sepatutnya kita target juga walaupun dapat 7 emas atau 9 emas, kita be ranking top 10. Itu yang paling penting sebab itu adalah motivasi kita, motivasi kepada semua atlet, persatuan dan juga pengurus pasukan, jurulatih. So itu yang saya nak terapkan. Tapi bila jadi ke-12, yes, kami di bawah Filipina, saya rasa itu cabaran yang kita kena bekerja keras lagi dan we cannot let us be below Philippines. Kita kena atas Filipina. So itu adalah target seterusnya. Target seterusnya, yes. Okey, jadi saya boleh katakan Filipina adalah antara negara yang mungkin menjadi saingan ketika edisi ini. Saya juga bukan ingin merendahkan Filipina, tidak. Ada mereka punya acara-acara yang mereka bertanding tu, ada acara yang kita bertanding. So kontijen dia besar sedikit. So dia banyak peluang kelebihan di situ. So sama juga Indonesia dengan Thailand. Tapi cuma kita memang very spesifik yang kita pergi untuk menang pingat dan kita memilih acara-acara tersebut. Dan saya tak nafikan itu memang kita punya game plan. Tapi cuma saya rasa sebab kalau ikut di ASEAN Para Games pun we are better than Philippines. So itu yang saya sedikit tak boleh terima sedikit lah. Tapi tak apa, itu adalah pembakar semangat dan motivasi kita untuk jadi yang lebih baik lagi. Okey, Datuk, sebelum atlet ke Hangzhou, China, adakah ada negara-negara yang menjadi saingan ataupun kita kena kalahkan negara ni untuk kali ini? Mungkin ada juga, Datuk. Ada, saya tengok negara seperti East Asia, maknanya seperti Hong Kong, Chinese Taipei, dan juga kenapa saya menggunakan yardstick mereka kerana acara yang mereka masuk lebih kurang Malaysia. So kita kena tengok dari strategically di situ. Tapi cuma sebab saya presiden NPM, tapi cuma game plan dari segi team manager dan coaching mungkin berbeza. Itu yang saya mungkin akan berikan di mesyuarat nanti postmortem, di mana kita harus tengok dengan negara yang bersaing dalam kategori kita, di mana mereka juga ada dalam kategori tersebut. So kalau we do not compete ourselves dengan Uzbekistan, sebab dia punya acara dia berbeza, dan atlet dia yang atlet OKU mereka pun juga berbeza. Banyak yang atlet kerdil. So itu yang kita perlu study lagi. Tapi cuma kita harus tengok saingan kita. Saya percaya Hong Kong, saya percaya Chinese Taipei, iaitu Taiwan. Kita mungkin harus tengok mereka lah. Japan not so much, but we can do better, insyaAllah. Jadi dari segi teknikal Malaysia cukup memahami lah. Memang kita boleh lah. Datuk, tadi kita bercakap tentang prestasi. Macam mana pula Datuk melihat atlet pelapis kita ketika ini? Adakah Datuk melihat mereka mampu untuk menyaingi ataupun menjelmakan kejayaan sama seperti Datuk Latif Romli, Ziyad Zulkifli dan juga Charlie Howe? Untuk pandangan saya, untuk atlet yang ada baru sekarang ni, walaupun mereka baru tapi mereka dapat capai pingat gangsa atau silver, perak. Untuk capaikan level Datuk Latif Romli, Charlie Howe dan juga Ziyad ni, mungkin mereka akan mengemas dari 5 tahun lagi. 3 ke 5 tahun. Dari sekarang. Tapi dari masa permulaan ini dah menunjukkan prestasi yang baik. Saya percaya if dia training betul-betul the right track, I think within 3 or 4 years kita, insyaAllah kita dah boleh dapat emas daripada mereka. Sekarang walaupun dia dapat gangsa atau silver, saya percaya kita boleh dapat emas. Dari segi motivasi okey, Datuk? Motivasi okey, because mereka ada yang daripada luar program, yang baru masuk dalam program, ada juga yang masih di luar program yang masih sangat motivasi untuk menang. Itu yang saya sukalah. Okey, masih tentang atlet pelapis. Kalau kita cakap berkenaan dengan nak menjelmakan kejayaan baru mengikut jejak senior atlet, bagi Datuk dari segi fasiliti sendiri untuk mencapai kejayaan itu di Sukan Para Asia seterusnya, okey tak, Datuk? Untuk saya, sebelum kita pergi fasiliti, ada satu lagi yang paling penting, akar umbi. Bila akar umbi tak cukup, tak ada supply, you ada the best equipment pun, you will not get any medal. Kita buat satu lagi Olympic punya training ground pun, tapi you punya akar umbi atau atlet pelapis tak ada pun, you don't get any result. So paling penting adalah sekarang saya minta daripada kerajaan supaya kami dapat dana untuk kita trainkan atlet akar umbi, talent identification, dan juga memastikan supply of atlet itu sentiasa ada. Memang kita berterusan. Memang kita ada 45 about 15% atau 15% daripada populasi Malaysia adalah orang OKU, tapi mungkin 50% hanya orang warga
warga yang tua, warga yang tak bersukan. Tapi cuma dari segi situ kita harus tengok di mana kita kena constantly supply talent-talent itu yang insya-Allah dengan kerjasama kita dengan MPM dengan Kementerian Pendidikan Malaysia di mana dapat wujudkan sekolah sukan pendidikan khas di mana akan siap pada tahun 2025 di Bandar Enstek Sepang yang diumumkan oleh YB Fadlina dalam 2 bulan lepas, iaitu di masa pingat Milo atau anugerah Milo, sukan Milo itu di situ. Okey. Jadi Datuk, berkenaan dengan yang YB Fadlina tadi itu, sekarang macam mana Datuk dia punya persiapan? Setakat mana dah? So I think still under construction. Dia akan habis dalam pertengahan 2025. Tapi dari segi sukan yang apa yang kita, kerana sekarang ni di semua sekolah pendidikan khas, sukan yang dimain hanyalah athletics, iaitu olahraga. Okay. So kita tak nak tengok anak-anak lain tidak dapat join sekali. So itu yang kita akan cadangkan beberapa sukan dan kita akan latih mereka di situ. So that's sebab tak semestinya you boleh main wheelchair tenis, you tak boleh main wheelchair basketball. So dari segi itu yang expertise atau pihak MPM akan bantu Kementerian Pendidikan untuk pastikan kita dapat adakan atlet-atlet para dari peringkat sekolah lagi. Jadi ini yang Datuk masukkan dengan bermula dari peringkat akaun dari sekolah lagi. Sekolah lagi, betul. Okey, dan baru kita boleh achieve lebih lagi. Ya, lebih. Itu yang diperlukan dana dari kerajaan untuk kami membantu semua persatuan 25 persatuan di bawah Majlis Parlimen Malaysia untuk mereka cari talent-talent tersebut. Tapi dari segi minat tu, adakah Datuk rasa sebenarnya ada minat di kalangan rakyat Malaysia sendiri untuk mungkin sertai sukan dan juga seterusnya ke sukan para Asia sebegini? Ada minat, cuma kita kena ubah mindset mak ayah. Sebab saya pun juga seorang ayah yang mempunyai anak istimewa juga. So kita kena percaya anak kita. We have to give our children, our anak kita ni, walaupun dia istimewa, anak-anak syurga kita, tapi dia ada peluang untuk mereka excel dalam sukan. Itu yang kita nak buat lah. Parents important lah. Okey, Datuk, kita kembali semula kepada sukan para Asia. Kita nak tanya banyak juga dekat Datuk. Selain pada momen-momen yang happy lah, yang gembira kan, pasti ada juga yang seronok kan. Kita pun tahu tentang false start yang dilakukan oleh atlet olahraga Rizwan Puzi atau lebih mesra dikenali sebagai Dek Wan. Yang sebenarnya ketika itu di Malaysia sendiri memang mengejutkan ramai lah peminat-peminat dia juga. Jadi lebih menyedihkan kita tahu itu merupakan penampilan terakhir Dek Wan. Komen Datuk. Betul, memang kita harap itulah, bukanlah mengharap, memang dimaklumkan tu penampilan terakhir dan insya-Allah mungkin dia boleh membawa pulang mungkin minimal silver, perak. Okey. Tapi apabila jadi false start tu, sebab saya memang berada di sana. Saya baru masuk stadium dia dah keluar. Saya terlambat sedikit. Tapi sebelum itu memang kami target, sebab masa beliau dengan nombor 1 atlet China yang menang di Tokyo itu dengan masa yang dibuat adalah 0.03 milisaat. So masa dia dalam hit dia, saingan tu dia nombor 2, beza dalam 0.03 saat. So I think kalau di babak final tu dia dapat lari, tak silap-silap kita boleh dapat gol. Paling tu pun insya-Allah mungkin silver. Tapi keadaan masa tu sangat macam mana? Pressure lah. I think untuk dia mungkin tak nak stop, tapi dia nak tunjukkan negara boleh buat. Tapi memang itu adalah dia punya jati diri Dek Wan lah. Tapi dari segi pengurusan ketika itu untuk bercakap tentang false start dan sebagainya, bagaimana menurut Datuk sendiri? Menurut saya, kerana sekarang ni World Para Athletics telah lebih lebih ketat dan lebih stringent, di mana false start hanya sekali saja. Okay. So mereka cuba naikkan quality dan juga standard of sports untuk pasukan para. Itulah yang pihak World Para Athletics buat. Dan saya juga bercakap dengan the technical director. Mereka kata you cannot do much because we do not want to treat them special. Dia kata they are all professional athletes. So itu yang saya setuju, dan saya pun kata untuk kebaikan semua atlet, dan we accept it lah. Itu jadi pengajaran. Jadi Datuk, untuk berkenaan dengan false start ni, dia akan jadi satu perkara yang mungkin akan ditekankan jugalah. Ditekankan kerana it cost you a lot of opportunity, and jadi itulah sayanglah. Sayanglah untuk satu pingat yang sangat berharga.
Okey Datuk, bercakap tentang sukan juga, kem berbasikal dan renang muncul antara sukan yang menunjukkan prestasi cemerlang di Sukan Para Asia di China. Adakah Datuk dah ada expectation tu atau sebenarnya itu pun surprise juga untuk Datuk? Memang satu macam basikal, kami tahu mereka tengah they are hungry for event. Kerana di Cambodia tidak ada tim basikal. So mungkin di sini mereka ingin tunjukkan mereka boleh capaikan dapatkan pingat. Dan untuk swimming juga memang kami tahu, kami memang pergi di sana untuk menang dan tahu berapa medal yang kita akan bawa balik. So memang expectation tu dah ada, target dah ada. You cannot go without any target. Walaupun nak surprise, mungkin kita akan surprise kata instead of kita dah dapat silver, mungkin boleh dapat gold. Itu surprise kita. Atau mungkin atlet yang kita tidak harap dia menang, dia menang. Those are only surprises yang kita bagi. Tapi memang basikal bersedia. Saya berterima kasih kepada Persatuan Basikal Malaysia, Datuk Busamah dan juga Encik Halim, team manager, telah banyak buat persiapan yang rapi dan mereka telah janji dan apa yang mereka janji semasa mesyuarat dia capai. Dan swimming pun juga kepada Persatuan Para Renang Malaysia yang saya juga presiden. Saya terpaksa lah nak ambil kredit ni sikit saja. Dan memang kami tahu kita akan deliver kerana 65% sukan multisport dia punya pingat datang daripada olahraga dan juga renang. So kita besar emphasize on athletics dengan swimming. Jadi untuk edisi yang akan datang, adakah Datuk akan memberi satu penanda aras juga kepada berbasikal dan renang ni? Yes, memang kita akan bagi sebab kerana saya rasa memang sedia ada pun dah ada dia punya tanda aras dia dan juga dia punya target dan also what they want to achieve. Cuma lagi kita nak khususkan lagi, maknanya bagi training lagi ke atau mungkin we find macam swimming, mungkin kita kena pergi high altitude punya swimming center untuk atlet kita berlatih. So itu yang mungkin kita basic fundamental experience ada, tapi cuma the experience of training tu dekat mana. So mungkin dengan kemenangannya mungkin akan memberikan sedikit tekanan lah, Datuk. Betul. Dia akan ada tekanan sedikit lah. Dia akan ada. Okey, Datuk, dengan pencapaian membanggakan di Hangzhou juga, Datuk percaya ke atlet kita ni dah bersedia untuk menghadapi Sukan Paralimpik Paris tahun depan? Yang untuk atlet yang sedia ada, mungkin untuk minimum qualifying standard tu mereka dah lepas, tapi cuma masih lagi menunggukan keputusan rasmi daripada IPC dan juga badan-badan IF yang akan menentukan atlet mana yang akan layak bertanding. Tapi untuk saya masih lagi tidak cukup kerana it doesn't stop there. So saya nak mereka tahu yang mereka akan boleh bermain lagi dan boleh bagi the very best. Bukan jadi macam saya dah menang di Asian Para Games di sini. No, it has to be continuity. Sebab itu semangat dan juga memberi moral, yang boost moral kepada atlet yang lain. Dan saya percaya not enough, they have to work harder. Dan saya pun berterima kasih kepada semua atlet yang mereka bekerja keras dan mereka harus bekerja keras sebab you punya pesaing-pesaing pun telah naik. Contohnya Sibicak Leha, he's world number 1. Deva tak pernah menang dengan dia, menang pula. So there are certain things, but dunia ni macam roda. Sometimes you di atas, sometimes you di bawah, sometimes you tengah. So we work on that. That's why saya kata you have to keep on fighting. Because when you are number 1, memang susah untuk you maintain because semua orang nak menang dengan you. Jadi Datuk, dengan menjadikan Sukan Para Asia 2022 ini sebagai penanda aras, apa kekurangan, kita fokus kepada kekurangan dulu yang Datuk rasa boleh diperbaiki secara keseluruhan dahulu, Datuk? I think kekurangan yang kita ada adalah basically, untuk saya percaya the most important thing is coaches, world class coaches yang perlu diberi. Saya tidak mengatakan coaches yang sedia ada ni tidak menjalankan tugas. Kita berterima kasih. But when you want to be the best, you have to have the best coach in the world. So mungkin saya pihak kerajaan dapat memberi peruntukan yang lebih tinggi untuk kami mengambil world class coaches, world class para coaches daripada negara-negara luar untuk memantapkan lagi atlet kita, dan saya percaya result tu akan ada. Tidak kita discountkan coaches lokal, tapi semua orang ada kelebihan, ada perbezaan dia. Jadi Datuk, kalau selain coaches, mungkin ada juga yang mungkin tak besar di mata orang, mungkin sekecil-kecil benda yang mungkin perlu ditambah baik di masa depan. Satu lagi adalah satu lagi yang saya ingin itu adalah dari segi nutrient of food. Saya tak tahu apa yang mereka makan tu, tapi you must have quality of food lah. Maknanya we have to invest in food. Dietitian tu penting. Memang makan nasi goreng lah, tapi there's always a formula that kita nak bagi kita, because nanti balik cuti pun makan nasi lemak macam mana. So you must at least have the whole week tu nutrient food, quality diet. Lepas tu you have to bring from overseas ke apa yang untuk, then this is where to help our athlete. Maksudnya dari segi disiplin makanan tu. Disiplin makanan, yes, important. Walaupun kita atlet para, kita ada juga yang cerebral palsy, ada juga yang ada spinal bifida, tapi
food is important for the growth of them to be healthy. Then after that, macam saya cakap tadi lah, the international coaches are important because they feel different. Okey. Jadi Datuk, kalau saya boleh tanya secara keseluruhan, apa yang Datuk lihat daripada prestasi atlet sendiri ketika Sukan Para Asia 2022, dan mungkin juga perkara yang Datuk rasa boleh diperbaiki secara keseluruhan lah, Datuk? Untuk saya, mana atlet mungkin overconfident pun ada. Okey. Overconfident. Nombor dua, tak secara mengejut yang negara lain memberi saingan yang kuat, saingan semua dah improve. So nombor tiga, mungkin saya tengok dari segi persiapan dia bersama berbanding berbanding negara lain yang mungkin mereka kadang dia orang compare, negara ni dia punya coaches, dia punya team ramai orang nampak bukan manja kan, more attention yang banyak, dia ada rasa sedikit inferior. Dan juga kadang-kadang bila tengok di mana pemakaian kita, mereka atlet para ni dia proud. So I think I have to work on kita punya clothing, kita punya appearance. That is important. That is another moral boost, 10%. So bila dia pergi tu, dia tahu dia carrying something that's very big. So saya pun percaya itulah 2-3 perkara yang basic lah. Tapi the rest saya bersyukur mereka very professional. Tapi cuma small thing, kalau benda-benda kecil ni kita boleh ubah. Betul. InsyaAllah. Sebab kadang kita nampak yang kecil tu tidak memberi kesan. Ya, sebenarnya dia memberi kesan. Ya. Tapi Datuk, kalau kita nak tanya tentang persediaan lagi untuk Temasya yang akan datang, apa mungkin big dream Datuk sendiri? Big dream saya, semua atlet yang qualify untuk pergi Paris mulai sekarang, training di luar negara tak perlu balik. Straight away do your intensive training, get the best place to go, and then straight away pergi Paris bulan 6. We excel, itu saja. Maksudnya stay di sana? Mesti di sana. Bukan kalau macam swimming, kita nak pergi high altitude, mungkin di China, di Hunan ke apa. So these are the things we want to send. So kalau macam berbasikal, kita hantar dia di Europe ke apa. Because masalah kita psychologically, mentally, bila nampak orang putih ni, kita macam tu. Takut. Kita very inferior. Actually no, they are the same. They are as good as you, they are same as you, but you have to work harder. Itu yang saya rasa yang that 6 month extensive training itu harus buat. Apabila peak dia sampai ke untuk pergi Paris 2024 para, you will excel. Sebab you have that graph that you will be at the highest peak. Itu yang penting tu. Secara asasnya Datuk, mentality pun penting lah. Penting sebab that is where you're strong or not, whether you boleh. Itu yang false start. Itu yang boleh berenang laju ke tidak. Ya, betul. These are the things. Jadi itu yang saya nak. Bila dia fokus, yes, family is secondly, but you are there on a mission, a government mission, negara punya misi negara. Okey Datuk, tadi kita cakap tentang atlet Paralimpik negara. Kita nak cerita sikit pasal Datuk. Tahniah daripada pihak kami lah, sebab Datuk telah pun dilantik sebagai ahli Majlis Paralimpik Asia, dan berita itu diumumkan ketika Datuk berada di Hangzhou, saya difahamkan. Ya, betul. Macam mana situasi ketika itu, Datuk? Saya bertanding dengan 2 jawatan, satu jawatan di members at large dan satu jawatan di sub-regional di mana dia akan mewakili 11 negara Asia Tenggara di main board, the executive board di Asian Paralympic Committee. Inilah satu kepercayaan diberikan oleh semua negara, 11 negara Asia kepada saya untuk mewakili mereka, suara mereka, dan saya percaya ini adalah satu hadiah kepada negara juga, elevate di mana Malaysia diiktiraf dan Malaysia dihormati. Dan saya percaya this recognition ini diberi kepada semua rakyat Malaysia, kepada KBS, kepada semua persatuan sukan yang ada, dan saya percaya saya tidak akan sia-sia dan akan jalankan tugas dengan baik. Yang paling penting adalah memastikan negara kita, sebab untuk maklumat Hana Asian Paralympic Committee ni diasaskan oleh Malaysia. So diasaskan oleh negara kita. So lepas tu orang lain ambil. So now step by step harap sirih pulang ke ganggang lah. So that will be another round. Tapi now saya rasa this is a good start, and kita nak elevatekan Asia Tenggara dan nak elevatekan negara kita. Okey, Datuk, dengan pelantikan ini, bagaimana Datuk boleh melihat ia boleh membantu Malaysia? Atlet kita. Dan untuk maklumat, memang banyak boleh membantu. Akses untuk saya mendapat direct dengan International Federation dan juga the best coaches in the world. Akses saya untuk mendapat training yang selama ini kita tak dapat, selama ini kita perlu berebut. So bila saya bersuara, saya ada di atas sana, mungkin sedikit priority diberi berbanding dengan negara lain. Tapi itu tak apa, itu kita benda-benda ni untuk berjaya, kita harus sedikit selfish, sedikit mementingkan diri sendiri. Sekarang ni untuk negara. So itu yang saya mengatakan tadi,
saya perlukan best coaches in the world. The access untuk saya dapatkan untuk negara, itulah paling penting. Okey, so semoga dengan pelatihan Datuk ni dapat membantu atlet kita untuk sukan para ASEAN yang akan datang. Okey Datuk, soalan terakhir sebelum kita mengakhiri Sukan Plus Close Up, apa harapan Datuk terhadap atlet kita dan juga sukan para yang berada di negara kita ini, Datuk? Saya harapan saya lah untuk pastikan mungkin sedikit bias untuk saya cakap ni. Saya ingin pastikan sukan para adalah sukan yang boleh membanggakan negara kita. Sukan yang akan sentiasa disebut di bibit-bibit rakyat Malaysia yang mengatakan not you are impossible. And anybody, there's nothing impossible. Maksudnya walaupun you dalam keadaan OKU tak OKU, you kena capai. So tidak ada sebab kerana rakyat Malaysia lain tidak boleh capai. Dan mereka menjadi inspirasi kepada semua rakyat Malaysia di mana disability adalah bukan satu kekangan untuk mereka berjaya dan untuk mengharumkan nama negara. Itu yang saya nak. Yang paling penting kalau boleh sukan para adalah yang membanggakan negara. Okey Datuk, kita doakan semoga harapan Datuk termakbul lah InsyaAllah nanti. Okey, itu dia perkongsian menarik daripada Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Seri Megadi Syahriman Zaharuddin. Kami dari Sukan Plus mengucapkan terima kasih kepada Datuk kerana sudi bersama kami minggu ini berkongsi suka duka di Sukan Para Asia Hangzhou. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam hormat. Assalamualaikum.